Dah ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi tugasan UHIT 2302, kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tentang keselamatan cyber. Ahli kumpulan 10 terdiri daripada 6 orang, iaitu saya, Amir Anwar, Hairil Azril bin Syafiee, Era Sarah binti Bahudin, Nurul Izzati binti Abdul Ghani, Muhammad Abdul Fattah bin Azmi dan juga Erwin bin Muhammad. Okey, untuk definisi keselamatan cyber, ia membawa maksud kepada kaedah pencegahan yang diguna untuk melindungi maklumat daripada dicuri, didedahkan atau diserang. Ianya memerlukan pemahaman tentang ancaman maklumat yang berpotensi seperti virus dan kod jahat yang lain. Strategi keselamatan cyber terdiri daripada pengurusan identiti, pengurusan risiko dan juga pengurusan insiden. Berikut merupakan ancaman cyber dari segi dalaman. Ianya merupakan ancaman yang datang dari individu atau kumpulan dalam organisasi itu sendiri. Ianya termasuk kepada sabotaj, pelanggaran dasar ataupun polisi, konfigurasi yang tidak tepat dan juga pencemaran maklumat. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hairil untuk menyambung pembentangan tersebut. Baik, terdapat pelbagai jenis ancaman cyber luaran. Antaranya ialah yang pertamanya adalah hacking, iaitu akses atau kawalan tanpa izin ke atas sistem keselamatan rangkaian komputer bagi tujuan memanfaatkan sistem komputer atau rangkaian peribadi di dalam komputer. Seterusnya adalah malware yang merujuk kepada perisian jahat di dalam pelbagai bentuk perisian yang mengganggu seperti virus, worm, trojan, ransomware dan sebagainya. Malware ini akan menyebarkan dirinya dari satu komputer ke komputer yang lain bagi membolehkan maklumat mengenai aktiviti dalam komputer dicuri dan seterusnya berpotensi menyebabkan kerosakan seperti membahayakan perisian sistem dengan merosakkan atau memusnahkan data. Baik, yang ketiga adalah phishing, di mana adalah kaedah jenayah cyber di mana penipu cuba memikat maklumat atau data sensitif pengguna dengan menyamar sebagai sumber yang boleh dipercayai. Fisher akan menggunakan pelbagai platform, antaranya ialah text message, panggilan telefon, email dan sebagainya. Baik, yang keempat adalah brute force, iaitu usaha untuk masuk ke akaun peribadi seseorang secara paksa. Merupakan kaedah serangan yang lama tapi masih berkesan dan popular di kalangan penggodam, bergantung pada panjang dan kerumitan kata laluan yang telah diletakkan oleh pengguna. Yang kelima adalah botnet operator, iaitu sekumpulan penggodam yang mengakses dan mengambil alih sistem bagi tujuan menyelaraskan serangan cyber serta mengedar skim phishing, spam dan serangan malware. Seterusnya adalah script kiddies, iaitu penggodam yang kurang kemahiran dengan menggunakan skrip ataupun program daripada pihak ketiga untuk menyerang sistem komputer atau rangkaian. Menggodam dengan tujuan keseronokan atau bermegah sesama penggodam sendiri di dalam kumpulan mereka lah. Yang ketujuh adalah social engineering ataupun lebih dikenali sebagai kejuruteraan sosial, menggunakan teknik memanipulasi psikologi terhadap mangsa untuk mendedahkan data dan maklumat peribadi. Teknik yang popular seperti phishing, panggilan ataupun mesej palsu, pemuat turun lagu dan sebagainya. Okey, dan yang ke-8 adalah Distributed Denial of Service, DDoS, yang merujuk kepada cubaan membuat sesuatu perkhidmatan atas talian dengan mengendalikan ataupun menambah trafik di atas talian tersebut dari pelbagai sumber. Jadi terdapat banyak lagi sebenarnya ancaman jenis ancaman cyber luaran. Jadi ini adalah antaranya. Seterusnya serahkan kepada saudari Izzati untuk pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudara Hairil. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang ancaman cyber di Malaysia. Terdapat beberapa contoh ancaman cyber di Malaysia, antaranya ialah nombor 1, kebocoran data, iaitu penggodam lebih menyasarkan organisasi besar atau kerajaan yang mempunyai data yang bernilai dan data-data rahsia bagi sesebuah negara.
Nombor 2, scam ataupun pelaburan atas talian, iaitu pelbagai jenis penipuan seperti penipuan pelaburan, penipuan mata wang kripto, termasuklah penggunaan aplikasi dan laman sesawang. Nombor 3, perisian tebusan yang berlaku dengan menyasarkan organisasi yang besar dan mampu untuk membayar wang tebusan. Ianya juga turut menyasarkan infrastruktur kritikal negara. Nombor 4, insiden hacktivism, iaitu yang berlaku antara dua negara seperti Malaysia dan Indonesia. Ianya seakan satu cabaran di antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk menunjuk-nunjuk keupayaan dan kebolehan masing-masing untuk membuat penggodaman. Dan akhir sekali, nombor 5, iaitu pengintipan cyber, iaitu penggodam negara luar sangat signifikan kepada keselamatan negara Malaysia seperti insiden Zenhua Data. Seterusnya, pengintipan ini juga menyasarkan kepada perkhidmatan kritikal yang memberikan implikasi yang besar kepada keselamatan negara dan awam. Okey, terdapat beberapa cara menangani keselamatan cyber. Nombor 1 iaitu kata laluan yang perlu mengandungi huruf, nombor dan simbol agar memastikan maklumat sulit atau peribadi terpelihara. Nombor 2, kemaskini perisian iaitu suatu program yang dirancang untuk melindungi maklumat dalam sistem komputer, rangkaian atau sebarang peranti mudah alih. Nombor 3, jenayah cyber seperti kecurian maklumat, menyalin perisian secara tidak sah dan sebagainya adalah antara jenayah cyber yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Nombor 4, elakkan terpedaya iaitu elakkan terpedaya dengan kandungan laman web mempengaruhi untuk menyertai peraduan yang memberi langkah pintas untuk membuat keuntungan. Dan akhir sekali, laporan. Apabila kita di-scam, kita harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa agar dapat membantu anda. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya iaitu saudara Erwin. Okey, terima kasih. Kat sini saya akan menerangkan 10 langkah mudah mengenai kesedaran keselamatan cyber. Yang pertama, gunakan kata laluan. Yang kedua, kemaskini perisian keselamatan. Yang ketiga, simpan dan lindungi maklumat. Keempat, elak terpedaya. Kelima, beretika menggunakan internet dan media sosial. Keenam, elak terpedaya. 7, fikir sebelum klik. 8, laporkan. 9, ambil tahu. Dan 10, patuhi. Seterusnya ialah mengenai Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mengikut Seksyen 211-1, individu yang memberi perkhidmatan aplikasi kandungan tidak boleh memberikan kandungan yang berunsurkan sumbang, ucah, palsu, mengancam atau bersifat jelik untuk tujuan dan niat mengganggu atau menggugat mana-mana orang. Akta Jenayah Komputer 1997. Menurut Seksyen 3-1, ia lebih menekankan mengenai kesalahan berkaitan penyalahgunaan komputer dengan niat untuk melakukan capaian tanpa kuasa. Akta Perdagangan Elektronik 2006. Akta ini turut melindungi pengguna dalam urusan perniagaan secara dalam talian, dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Penggubalan akta ini adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam transaksi komersial, dan ia ini termasuk transaksi dalam talian. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya untuk memandangkan ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, polisi keselamatan cyber. Yang pertama adalah peraturan-peraturan yang mesti dibaca, difahami dan dipatuhi oleh semua warga KPM. Yang kedua pula adalah untuk menjamin kesinambungan dan meminimumkan kesan insiden keselamatan. Yang ketiga adalah aset ICT KPM, perkakasan, perisian, perkhidmatan data atau maklumat dan manusia. Yang keempat adalah mengandungi 7 prinsip asas kepada polisi keselamatan ICT. Yang kelima pula adalah melaksanakan dan menguruskan risiko keselamatan ICT ke atas aset ICT KPM. Dan yang terakhir pula adalah yang keenam, mengandungi 14 bidang dan 104 kawalan. Langkah mengatasi jenayah cyber
Yang pertama adalah kempen kesedaran, iaitu melalui kempen dan iklan kepada masyarakat. Yang kedua pula adalah undang-undang cyber, mengkaji undang-undang bagi menghalang jenayah cyber. Yang ketiga pula adalah pendidikan. Pendidikan etika penggunaan cyber pada institusi pendidikan. Yang terakhir pula adalah hubungan multilateral, iaitu menjalin hubungan multilateral dengan negara lain. Okey, Saya ingin menjemput kawan saya, Era. Okey, terima kasih saudara Fatah. Okey, seterusnya adalah keselamatan cyber. Pelbagai maklumat tak kira sama ada benar ataupun salah, idea, propaganda dan juga tidak kurang pornografi disebarkan melalui internet. Aplikasi atas talian akan memberikan impak buruk kepada pengguna jika tiada sekuriti ataupun keselamatan dalam proses transaksi pembayaran online. Jenayah cyber juga didorong oleh kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan wadah penyebaran maklumat yang cepat dan mudah diakses. Dan terakhir sekali adalah cuai dalam penggunaan laman sosial, iaitu mempamerkan bukti-bukti peribadi yang penting seperti nombor telefon dan sebagainya. Individu yang tidak bertanggungjawab akan mencuri identiti pengguna untuk keuntungan mereka sendiri. Dan secara kesimpulannya saya di sini adalah keselamatan cyber bukan lagi masalah tersembunyi daripada sesuatu yang dijumpai oleh perentas secara terbuka. Oleh kerana peningkatan penggunaan teknologi selama pandemik COVID, perniagaan menghadapi peningkatan ancaman cyber. Inilah sebab mengapa penting untuk mempertimbangkan platform yang selamat semasa membuat laman web untuk perniagaan anda dan memastikan amalan keselamatan cyber dan selamat untuk menjaga keselamatan data perniagaan. Sekian, terima kasih saya ucapkan daripada Grup 10.